Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E nak bentang pasal syarikat Samsung. So nama saya Naik Kumafi bin Nazafrin. Lepas tu yang keduanya Muhammad Hasif Fikri. Yang ketiganya Muhammad Saif Aiman. Nama empatnya Nur Elisa dan nama limanya Nur Iwana. So Hasif boleh mula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni lambang syarikat kami syarikat Samsung. Saya akan menceritakan tentang latar belakang syarikat Samsung. Syarikat Samsung ini adalah syarikat multinational enterprise. Syarikat Samsung diasaskan oleh Lee Byung-chul pada 1 Mac 1938 di Daegu, Korea. Samsung memiliki beberapa buah anak syarikat di bawahnya seperti Samsung Electronics, Samsung Life Insurance, Samsung Heavy Industries dan banyak lagi anak syarikat Samsung. Syarikat Samsung diasaskan oleh Lee Byung-chul pada 1 Mac 1938 di Daegu, Korea yang menumpukan kepada pengeksportan ikan kering, sayur-sayuran dan buah-buahan kepada Manchuria dan Beijing. Dalam sedikit lebih daripada 1 dekad, Samsung yang bermaksud 3 bintang di Korea berharap mempunyai kilang tepung sendiri dan mesin gula-gula, perbuatan sendiri dan operasi jualan. Perniagaannya bertambah maju dan ibu pejabat Samsung dipindahkan ke Seoul pada tahun 1947. Lee Byung-chul tidak pernah berputus asa dan apabila Perang Korea tamat, beliau membuka kilang penapisan gula dan kilang bulu. Dari tahun 1958, Samsung mula berkembang ke dalam industri lain seperti kewangan, media, bahan kimia dan pembinaan kapal sepanjang 1970-an. Pada tahun 1960, Lee Byung-chul agak bernasib baik kerana Presiden Korea telah melaksanakan polisi untuk melindungi firma-firma perniagaan seperti Samsung. Di bawah pelaksanaan polisi ini, syarikat asing tidak dibenarkan menjual barang-barang elektronik di Korea. Langkah ini telah memberi Samsung kelebihan dalam perniagaan barang-barang elektronik kepada tidak ada pesaing selama 18 tahun semasa era pemerintahan Presiden Park Chung-hee. Pada tahun 1969, Samsung Elektronik telah ditubuhkan. Samsung Elektronik telah menghasilkan apa yang telah terkenal sepanjang 90-an, iaitu televisyen hitam putih, telefon mudah alih, radio, komponen komputer dan alat-alat elektronik yang lain. Dalam tahun 1990, Samsung mula berkembang di peringkat global, membina kilang-kilang di Amerika Syarikat, Britain, Jerman, Thailand, Mexico, Sepanyol dan China sehingga 1997. Setelah 2 tahun beroperasi, syarikat Samsung Elektronik telah berjaya mengeluarkan 2 juta unit produk elektronik mereka iaitu televisyen hitam putih yang bermaksud tanpa warna. Pada tahun 1984, Samsung telah berjaya mengeluarkan 5 juta unit televisyen berwarna dan menjadikan Samsung sebagai syarikat ketiga pengeluar elektronik terbesar di dunia selepas syarikat Jerman dan Belanda. Pada tahun 1993, pengurus Samsung iaitu Lee Kun-hee telah mengadakan lawatan ke seluruh dunia termasuklah ke California di Amerika Syarikat untuk mengetahui apakah persepsi masyarakat seluruh dunia mengenai produk keluaran Samsung. Namun begitu, beliau terkejut apabila beliau melihat televisyen jenama Samsung diletakkan di rak paling bawah yang suka dilihat oleh pelanggan. Tetapi televisyen keluaran Sony dan Panasonic berada di rak paling atas dan mudah dilihat pelanggan. Sejak itu, Lee Kun-hee berazam untuk menjadikan jenama Samsung sebagai pengeluaran barang elektronik yang dikenali di seluruh dunia. Beliau kemudian mengumpulkan semua para eksekutif syarikat Samsung di Jerman untuk membuat transformasi di dalam syarikat. Hasilnya, Samsung telah menjadi antara pengeluar chip elektronik terbesar di dunia dan kini jenama Samsung semakin dikenali dengan pengeluaran telefon pintar yang setara dengan para pesaing seperti Sony, Apple dan sebagainya.
Pada tahun 1993, Samsung telah membangunkan telefon bimbit yang ringan. Kemudian mereka membangunkan telefon pintar dan telefon digabungkan dengan pemain MP3 pada penghujung abad ke-20. Setakat ini, Samsung khusus untuk industri 3G. Dengan permintaan pengguna, Samsung telah membuat telefon yang ada untuk membuat video telefon kamera dengan lain. Syarikat Samsung Elektronik Malaysia ditubuhkan pada tahun 1993 di Plaza Central Site 3B93A, Level 9, Blok 3B, Jalan Stesen Central 3, 5047, Wilayah Persekutuan. Visi syarikat Samsung Elektronik Malaysia menjelang tahun 2020 ialah mengilhami dunia, menciptakan masa depan. Manakala misi syarikat Samsung Elektronik adalah menjadi syarikat digital yang terbaik. Syarikat Samsung telah menjadi sebuah syarikat yang amat terkenal di negara Malaysia. Syarikat Samsung membekalkan barangan elektronik seperti telefon pintar, televisyen, komputer dan sebagainya. Produk Samsung sentiasa mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran kerana keyakinan masyarakat terhadap kualiti produk Samsung. Produk Samsung dijual di kedai-kedai elektronik dan hypermarket seperti Tesco, Pacific dan sebagainya. Produk Samsung juga dijual dalam harga yang berpatutan berdasarkan beberapa aspek seperti fungsi produk. Selain itu, syarikat Samsung juga menjalankan pelbagai usaha untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka kepada pasaran global. Samsung Elektronik mempunyai kilang pemasangan dan rangkaian jualan di 60 negara di seluruh dunia dengan jumlah pekerja mencapai 200,000 orang. Samsung merupakan pemimpin pasaran di dunia untuk lebih 60 produk. Di antaranya adalah alatan komputer seperti monitor, laptop, drive CD dan DVD, printer laser dan fax. Alatan rumah seperti peti sejuk, mesin basuh, microwave, oven, konverter vacuum, penyaman udara serta alatan seperti telefon, pemain MP3, kamera digital. Okey, sampai di situ saja saya next kepada Nur Ikmal Hafiz dengan anak syarikat Samsung. Okay, next anak syarikat Samsung mempunyai anak syarikat untuk mengembangkan lagi syarikatnya. Antaranya ialah Samsung Elektronik, Samsung Life Insurance, Samsung Heavy Industry, Samsung TMP dan Samsung SPS. So next, logo Samsung. Elemen mereka bentuk logo Samsung. Pada tahun 1993, Samsung ni dia memperkenalkan program identiti korporat yang baru sempena ulang tahun yang ke-55 dan ulang tahun ke-5 pengenalan asas kedua. Dia tu bertujuan untuk mengukuhkan daya saing dengan membawa sikap dan tingkah laku semua pekerja selaras dengan persepsi Samsung yang dikehendaki oleh orang ramai. Lepas tu logo korporat Samsung telah diiktiraf semula untuk firma penentuan projek Samsung untuk menjadi pemimpin dunia. Bentuk logo Samsung, bentuk logo elit yang melambangkan dunia yang bergerak menjadi ruang, membawa imej yang tersendiri, inovasi dan perubahan. Huruf pertama S dan huruf terakhir G. Sebahagiannya keluar sebagai bujur untuk menyambung kawasan pendalaman dengan bahagian luar yang menunjukkan keinginan Samsung untuk menjadi satu dengan dunia dan untuk berkhidmat kepada masyarakat secara keseluruhannya. Warna logo Samsung ni, warna dia warna biru. Warna bermaksud menandakan amanah, kebolehpercayaan, komitmen dalam perkhidmatan. Next, revolusi logo Samsung. Okey, yang ni nampak kata bintang 3. Yang ni nama dia The Samsung Beyond Noodles. Logo digunakan pada akhir 1938 sehingga digantikan pada tahun 1958. Next, logo kumpulan Samsung digunakan pada akhir tahun 1969 sehingga diganti pada tahun 1979.
Logo kumpulan Samsung yang dikatakan 3 bintang yang digunakan pada akhir tahun 1980 hingga digantikan pada tahun 1992. Next, yang Samsung lepas tu logo bintang merah kat depan tu, logo elektronik Samsung digunakan pada akhir tahun 1980 hingga digantikan pada tahun 1992. And lastly, kiranya yang sampai sekarang ni, logo yang Samsung tulisan warna putih dan belakang warna biru, maksud dia start. Logo ni Samsung ni digunakan pada tahun 1993 sampai lah ni. Pada Muhammad Saiful Iman. Terima kasih. Okey. Visi Samsung untuk menjadi seorang terkemuka dan pengedar yang dipercayai Samsung peranti mudah alih dalam tempoh 2 tahun. Misi Samsung pula ialah memastikan pengagihan berterusan kualiti Samsung peranti mudah alih dan pengenalan produk baru di hadapan persaingan pada setiap masa. Yang kedua, sentiasa mencari jalan untuk menyediakan pengalaman perkhidmatan pelanggan yang cemerlang, mempercayai bahawa pelanggan adalah nadi perniagaan. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran yang dinamik dan proaktif yang akan mewujudkan rasa di kalangan ahli-ahli organisasi dan mengekalkan pasukan pekerja diberi kuasa, boleh dipercayai, bersemangat, mesra pelanggan, cekap, komitmen, dinamik dan proaktif. Yang keempat, menyediakan pemegang saham pulangan maksimum daripada pelaburan mereka. Next. Objektif Samsung. Yang pertama, mewujudkan kesedaran produk yang luas di kalangan penonton sasaran. Yang kedua, meletakkan U700 Samsung sebagai lambang gaya. Yang ketiga, melangkaui penempatan iklan tradisional dan mengalahkan penonton untuk berinteraksi dan melibatkan diri dengan jenama. Analisis SWOT, kekuatan. Yang pertama, Samsung mempunyai imej jenama yang menonjol di kalangan orang ramai. Samsung telah memulakan zaman digital. Teknologi yang dihasilkan mengikut zaman. Samsung terus melakukan inovasi dalam pengembangan produknya. Samsung menawarkan produk berkualiti. Reka bentuk produk Samsung sangat bagus dan unggul. Terdapat kepelbagaian produk. Harga produk Samsung berbeza dan umumnya berpatutan. Samsung adalah pembekal alat dengar mudah alih yang berkualiti tinggi. Samsung memegang bahagian pasaran global terbesar untuk 13 item di antara produk Samsung termasuk semiconductor, TFT, LCD, monitor, CDMA dan telefon bimbit. Samsung telah membuat kemajuan bersejarah dalam R&D dari garis semua konduktornya termasuk memori kilat dan bukan memori. Semua konduktornya yang dipesan lebih dahulu, RAM dan SRAM, dan juga mengeluarkan LCD, telefon, bimbit peranti digital dan lain-lain. Samsung mengadakan kerjasama dengan Amerika dan syarikat terkenal. Okey, Elisa. Mike Elisa. Seterusnya adalah kelemahan. Samsung mesti sentiasa menjaga semua kos untuk terus berjaya. Pelaburan tinggi dalam aktiviti R&D melaburkan sekurang-kurangnya 9% dari hasil penjualan dalam aktiviti R&D. Budaya korporat yang tidak fleksibel, pengalaman dalam menguruskan syarikat global masih terhad. Terdapat tekanan yang kuat kepada pekerja untuk mencapai matlamat. Samsung tidak mempunyai strategi pemasaran, masalah pengedaran produk akan meningkat. Samsung tidak mempunyai banyak pengalaman dengan televisyen berteknologi tinggi di segmen ini. Samsung belum mempunyai rangkaian penjualan dan perkhidmatan yang setanding dengan pesaingnya. Seterusnya, peluang. Yang pertama, produk yang ditawarkan Samsung adalah produk rumah tangga yang dicari. Era digital yang terus berkembang pada era yang semakin moden. Terdapat peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang elektronik yang sudah menjadi keperluan. Tahap prestige dalam masyarakat yang selalu ingin memiliki produk elektronik terkini dan paling canggih.
Sebenarnya pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran barangan elektronik tanpa had. Permintaan orang ramai terhadap produk yang bergaya, amalan terbaik, mudah dan cepat bertindak balas terhadap perubahan pasaran. Samsung mempunyai program yang menguatkan minda dan mendorong kreativiti generasi muda. Seterusnya adalah ancaman. Yang pertama, kekuatan jenama lain yang menguasai pasaran terlebih dahulu. Kemunculan produk baru dari syarikat lain yang lebih inovatif. Terdapat produk dari syarikat lain yang menawarkan harga yang lebih murah dan tidak kurang berkualiti. Ketidakstabilan ekonomi setiap negara. Era globalisasi mendorong syarikat Eropah memasuki dan menembusi pasaran Asia. Pengguna mempunyai banyak pilihan untuk jenama lain. Persekitaran perniagaan yang sangat tidak menentu dan pasaran yang semakin kompetitif. Berlakunya krisis kewangan yang menyebabkan kemerosotan anak muda. Persaingan sengit pada produk televisyen berwarna. Budaya Korea menekankan hierarki yang dapat menghalang idea kreatif atau pendapat yang berbeza. Seterusnya, jenis dan karakteristik struktur organisasi Samsung. Samsung mempunyai struktur organisasi bahagian jenis produk. Jenis struktur ini menggunakan pengkategorian produk sebagai asas untuk menentukan sumber dan operasi perniagaan mana yang termasuk dalam bahagian tertentu, seperti bahagian penyelesaian peranti syarikat. Keseluruhan struktur korporat disatukan melalui ibu pejabat Samsung yang terkenal di Seoul. Arahan pengurusan strategik dari ibu pejabat syarikat dilaksanakan melalui objektif strategik khusus untuk konteks bahagian struktur, seperti konteks pasaran Amerika Syarikat untuk elektronik pengguna. Struktur korporat Samsung mempunyai ciri-ciri utama berikut, iaitu pembahagian jenis produk, hierarki korporat berpusat dan pengelompokan geografi. Pembahagian jenis produk. Ciri utama struktur organisasi Samsung adalah bahagian jenis produknya. Setiap bahagian adalah sekumpulan sumber dan operasi yang mewakili kategori produk, seperti sumber dan operasi untuk pengeluaran, pengedaran dan penjualan elektronik pengguna. Penekanan struktur korporat pada inovasi teknologi dan pengembangan produk di bahagian ini membantu mencapai penyataan visi dan misi korporat Samsung. Konglomerat teknologi dapat menambah, menggabungkan atau membubarkan pembahagian bergantung pada keperluan perniagaan semasa dan pengembangan organisasi dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kepelbagaian perniagaan lebih lanjut. Berikut adalah bahagian jenis produk dalam struktur organisasi Samsung. First, elektronik pengguna. Yang kedua, penyelesaian peranti. Yang ketiga, komunikasi IT dan mudah alih. Hierarki korporat berpusat. Struktur korporat Samsung melibatkan model hierarki walaupun terdapat jenis produk. Ibu pejabat korporat adalah manifestasi yang paling terkenal dari hierarki ini, yang merupakan sebahagian daripada reka bentuk organisasi untuk memastikan bahawa operasi konglomerat disatukan dan diarahkan secara berkesan ke arah pertumbuhan dan keberkesanan operasi. Ciri struktur organisasi ini merangkumi pemusatan perancangan strategik secara keseluruhan serta garis perintah dan kuasa menegak yang menyampaikan arahan strategik
dari ibu pejabat ke operasi harian di bahagian elektronik pengguna, penyelesaian peranti dan bahagian IT dan komunikasi mudah alih. Yang ketiga, pengelompokan geografi. Samsung menggunakan pengelompokan geografi atau bahagian sebagai ciri kecil struktur korporatnya dalam syarta organisasi syarikat. Bahagian geografi ini umumnya berada di bawah bahagian jenis produk. Sebagai contoh, Samsung Elektronik Amerika Utara adalah bahagian geografi dalam Samsung Elektronik yang merupakan bahagian jenis produk. Melalui ciri struktur organisasi ini, syarikat menerapkan strategi khusus wilayah seperti strategi yang ditujukan untuk pasaran Amerika Utara untuk penyelesaian peranti. Kelebihan dan kekurangan struktur korporat Samsung. Kelebihan dia. Struktur korporat Samsung mempunyai kelebihan sokongan luas untuk pengembangan produk, terutama dari segi teknologi dan inovasi. Sokongan ini datang melalui kerangka struktur bahagian jenis produk konglomerat. Kelebihan lain dari struktur organisasi ini adalah kemampuan syarikat untuk menyempurnakan strategi dan operasinya berdasarkan ciri pasaran. Ini dapat dilakukan melalui pengelompokan geografi atau bahagian dalam bahagian jenis produk seperti IT dan mobile communication. Kelebihan struktur ini berpasangan dengan kekuatan yang ditunjukkan dalam analisis SWOT Samsung untuk menyokong perniagaan daripada persaingan yang sengit. Dengan cara ini, struktur organisasi menyokong kelebihan daya saing syarikat, terutama terhadap pesaing utama seperti Apple. Kekurangan. Struktur organisasi Samsung mempunyai kekurangan autonomi terhad kepada bahagian berasaskan produk. Sebagai contoh, kerana hierarki terpusat, bahagian berasaskan produk perlu mengikuti arahan strategik dari ibu pejabat syarikat di Seoul. Walaupun demikian, hierarki struktur ini diperlukan untuk memastikan seluruh organisasi Samsung bersatu dalam misi dan visi yang melibatkan teknologi dan produk teknologi yang unggul. Sehubungan itu, struktur korporat menghadirkan tantangan dalam mengembangkan bisnes di pasar serantau, mengingat keutamaan rendah yang diberikan kepada pengelompokan geografi. Walaupun begitu, budaya korporat Samsung membantu mengurangkan kesan negatif kelemahan struktur ini. Juga, kejayaan globalnya sekarang ini bermaksud syarikat teknologi menggunakan kelebihan struktur korporatnya dengan berkesan walaupun terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih.